Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim wa bi khair ya karim. Hai, kita jumpa lagi pada hari ini. Uncle Sufyan Ismail merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah, atau lebih orang pahami peguam syar'i. Pada hari ini, Uncle akan share mengenai isu perundangan syariah di bawah tajuk PCLM, iaitu short form untuk pengesahan cerai luar mahkamah, iaitu salah satu jenis cerai yang agak famous difailkan di Mahkamah Syariah Kota Kinabalu. Okey, seperti mana yang kamu tahu, PCLM merupakan satu jenis cerai di mana cerai ini disebabkan berlakunya di luar mahkamah, sama ada melalui lafaz si suami maupun SMS, WhatsApp ataupun apa-apa media massa, contohnya email, di mana dia melafazkan cerai secara sengaja atau tidak sengaja, sama ada soreh ataupun kinayah. Maksud soreh di sini adalah nyata, seperti aku ceraikan kau, aku lepaskan kau. Kinayah contohnya, aku ingin ceraikan kau, aku ingin talak kau. Kalau kau keluar dari pintu itu, maka bercerailah kita. Itu adalah contoh-contoh kinayah ataupun taklik yang berlaku perceraian itu di luar daripada mahkamah. Jadi hari ini kita akan membincangkan apakah yang perlu kamu faham maksud perceraian di luar mahkamah. Apakah tindakan yang perlu kamu buat apabila berlakunya perceraian di luar mahkamah ini. Kenapa cerai jenis ini dia famous? Sebab kekurangan ilmu orang di luar sana menyebabkan cerai ini kerap kali berlaku di kalangan suami yang tidak mempunyai pengetahuan agama tentang betapa beratnya lafaz cerai itu, walaupun dalam keadaan marah maupun mabuk ataupun prasedar disebabkan oleh penagihan dadah. Oh, kalau mabuk jatuhlah juga? Pun sama. Maksudnya jatuhnya cerai itu adalah diputuskan oleh hakim bicara. Yang pasti mabuk tu bukan alasan. Yang pasti mabuk bukanlah alasan untuk cerai itu sah ataupun tidak. Itu akan diputuskan sendiri oleh hakim bicara berdasarkan siasatan terhadap si pelafaz, iaitu si suami. Mabuk bukan alasan supaya suami isteri itu fikir tak payah sudah buat pengesahan. Betul. Sepatutnya apabila berlakunya lafaz cerai ataupun teks cerai ataupun taklik di luar, maksud taklik di sini lebih kepada ugutan. Contohnya, seandainya isteri itu keluar daripada rumah, maka bercerailah ia. Seandainya kau tukar channel TV ini, aku kasih cerai kau. Oh, main-main begitu pun? Yes, sebab benda ini adalah berkenaan talak. Tidak ada permainan ataupun gurauan di dalam melafaz talak. Artinya kalau jadi macam gitu, mesti terus pergi buat pengesahan. Ya, sebab apa? Untuk pengetahuan, bagi mereka yang telah melakukan kesalahan melafazkan cerai ataupun menteks cerai di luar mahkamah, pendakwa syariah akan mendakwa atas kesalahan jenayah melafazkan cerai, di mana boleh didenda maksima RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Itu bagi kesalahan melafaz cerai. Kesalahan kedua adalah lambat mendaftarkan atau mengesahkan pengesahan cerai tersebut, di mana di dalam undang-undang perlu didaftarkan atau disahkan tidak melebihi 7 hari daripada lafaz cerai yang telah dilakukan. Artinya dalam masa 7 hari itu antara suami atau isteri itu mesti pergi buat pengesahan di mahkamah. Yang selalu menjadi masalah adalah
keengganan salah satu pihak untuk hadir atau tampil ke mahkamah bagi membuat pengesahan tersebut. Tidak mau datang. Ya, selalunya yang nak mau datang ni suami lah. Jadi apakah isteri perlu buat apabila si suami tidak mahu hadir? Okey, seandainya keengganan suami, sepatutnya isteri Yang bertindak. mendaftarkan perceraian tersebut melalui peguam syar'i maupun pengamal perundangan bagi mendapatkan hikmat nasihat bagaimana untuk menguruskan perkara demikian apabila seorang suami enggan memberi kerjasama. Kalau begitulah kan dia punya denda tu kan, Ya. lagilah orang fikir macam buat apalah mau, bagus kita pura-pura sejaklah yang tiada buat lafaz cerai. Okey, tindakan untuk orang cakap membiarkan perkara ini boleh menyebabkan pasangan suami isteri itu melakukan zina di dalam perkahwinan. Sebab tanpa disedari mungkin telah berlakunya talak dan mungkin telah habisnya iddah dan berlaku persetubuhan selepas iddah. Inilah yang dikatakan atau digelar perzinahan dalam hubungan perkahwinan. Jadi adakah seorang pasangan itu sanggup melahirkan anak zina sedangkan dia berstatus di atas sijil perkahwinan suami isteri? Jadi jangan ambil ringan terhadap lafaz cerai yang telah dilakukan di luar daripada mahkamah. Apa contoh-contoh selalu lafaz cerai yang mungkin orang tidak sangka pun itu akan jatuh? Okey, kau mau sangatkan cerai? Okey, kita cerailah sekarang, mari kita urus. Itu adalah salah satu ayat atau perkataan yang paling kerap digunakan oleh orang di luar sana. Ataupun kalau kau tidak balik, contohnya seorang isteri itu berada di rumah seseorang atau di rumah ibu bapanya, selalunya suami ini suka mengugut si isteri. Di mana dia cakap, kalau kamu tidak balik sampai jam sekian-sekian ataupun pada hari ini, maka aku ceraikan. Sekali tengok betul-betul bini dia tidak balik. Seminggu nak balik. Jadi kalau begitu tu macam mana lah tu? Kalau mengikut lafaz itu merupakan satu lafaz taklik, di mana lafaz taklik itu sah sekiranya disahkan oleh hakim. Sebab apa? Dia bertaklik bahawanya dia akan menceraikan isterinya seandainya isterinya tidak kembali. Sedangkan apa yang terjadi adalah betul-betul isterinya tidak kembali. Maka di sini seorang peguam pun tidak layak untuk mengesahkan perceraian tersebut melainkan hakim bicara. Disebabkan perlu ada satu siasatan, perlu ada satu pengakuan dan keterangan daripada pelafaz dan yang diceraikan. Jadi cepat-cepatlah kena pergi jumpa peguam kan? Betul, cepat-cepatlah jumpa peguam untuk mendapatkan nasihat dan terus mendaftarkan pengesahan cerai luar mahkamah ini sebelum 7 hari selepas lafaz itu dilakukan. Oh, lepas 7 hari baru kena denda. Sebelum tiada kena denda. Ya, sebelum tidak didenda. Yang cuma didenda adalah si suami disebabkan melafazkan cerai seandainya lafaz itu betul-betul sah. Tapi sekiranya lafaz itu tidak sah, maka kesalahan itu belum dianggap salah. Tadi cakap ini cerai lah paling famous. Betul, sebab cerai inilah yang paling kerap berlaku di Sabah. Disebabkan oleh tiadanya pengetahuan mungkin daripada seorang suami yang cuba menganggap ini perkara remeh. Apabila diketahui oleh isteri, maka kebanyakan 80% si isteri yang mendaftarkan kes pengesahan cerai di luar mahkamah ni ke mahkamah. Ada yang memfailkan kes perkara yang telah berlaku 10 tahun dahulu. Ada yang Baru dia ingat. Bukan baru dia ingat, baru ingin mendaftarkan disebabkan mungkin pengetahuan tu baru ada ataupun baru mau buat disebabkan oleh sakit hatinya kepada si suami. Waktu mau bercerai barulah perkara ini diingat semula.
Jadi perkara ni betul-betul berat lah kan. Betul-betul berat disebabkan kita tidak mahu ada berlakunya zina di dalam perkahwinan. So boleh bagi contoh lagi ke apa contoh-contoh selalu ayat-ayat yang orang tidak sedar pun orang cakap tu sudah jatuh. I mean bukan jatuh lah, dia perlu jumpa dengan peguam untuk pastikan. Kebanyakan PCLM atau pengesahan cerai luar mahkamah yang kerap berlaku adalah lafaz kinayah ataupun lafaz yang tidak jelas, di mana dia banyak kebarangkalian seperti perkataan kalau, tapi disusuli dengan cerai, talak, baliklah kau ke rumah ibu kau, aku mau kasih tinggal kau. Kebanyakannya kinayah. Oh, tak payah dia cakap cerai lah, kasih Betul. tinggal saja pun. Kau baliklah ke rumah ibu bapamu pun juga dianggap cerai kinayah, lafaz cerai kinayah. Yang mana lafaz itu perlukan keterangan niat si pelafaz itu sendiri. Biasanya apabila dia ke mahkamah, si pelafaz itu akan memaklumkan atau memberi keterangan terhadap pengakuan dia terhadap lafaz tersebut dan pengakuan dia terhadap niat lafaz tersebut. Jadi macam mana kalau yang daripada WhatsApp tu? Sama juga, sama ada disebut melalui lafaz ataupun di-type melalui SMS, WhatsApp, email, Telegram, whatever media sosial yang di-type sendiri oleh si suami. Kalau macam suami dan isteri tengah bergaduh kan, lepas tu tinggal jauh-jauh lagi. Lepas tu dia ada type-type. Macam apa ayat yang paling remeh yang dorang rasa itu sepatutnya dipandang berat, tapi actually dia memang berat. Biasanya semua merujuk kepada perpisahan. Contohnya ayat, kalau begini bagus kita berpisah. Kalau begini keadaan bagus kita berpisah. Oh, itu lelaki yang cakap lah kan? Selalunya begitu. Sebab lafaz ini perlu daripada lelaki, bukan daripada wanita. Ya, sebab betul. wanita memang selalu minta cerai. Sekarang ini cerita dia, perlakuan PCLM ini, lafaz cerai luar mahkamah ni, yang dikatakan itu adalah lafaz daripada si suami, lafaz maupun message, maupun yang di type teks, sama ada berbentuk tulisan maupun lafaz. Bagus kita bercerai itu pun Yes, bahaya juga bagus kita itu pun bahaya. Itu sudah dianggap lafaz cerai kinayah di luar mahkamah. Padahal dia nampak macam ringan saja. Nampak macam biasa, tapi sebenarnya dia telah melafazkan satu lafaz cerai luar mahkamah melalui kinayah, iaitu ayat sindiran ataupun ayat yang tidak jelas tapi menuju kepada maksud perceraian. Walaupun ada maksud atau tidak ada maksud ke tu? Niat. Sebab niat dan maksud itu perlu pengakuan daripada seorang suami kepada hakim kelak apabila memberi keterangan di mahkamah. Jadi contohlah dia cakap saya tidak niat, tapi itu tetap salah lah, dia sudah buat macam itu kan. Bergantung kepada hakim macam mana dia memutuskan, sama ada keputusan hakim mengesahkan perceraian tersebut ataupun tidak. Tapi tindakan suami atau isteri itu untuk buat pengesahan tu itu wajib. Itu merupakan satu tindakan yang wajib. Jadi artinya kalau ada jadi macam gitu, cepat-cepat pergi jumpa dengan peguam lah. Betul. Supaya dapat pengesahan apa yang perlu dilakukan seterusnya. Iya. Dan satu lagi, keengganan si suami untuk hadir ke mahkamah seandainya si isteri tidak mempunyai saksi terhadap lafaz tersebut, di mana hakim ni boleh mengeluarkan satu arahan untuk menangkap si suami melalui polis untuk hadir ke mahkamah. Ini harus diingatlah, hakim mempunyai bidang kuasa untuk memberi arahan untuk Safina si suami untuk hadir ke mahkamah untuk memberi keterangan. Jadi kalau boleh para suami janganlah sampai tahap mahkamah mengeluarkan satu pengkomitan, yaitu warung tangkap terhadap pihak suami untuk memberikan keterangan di mahkamah. So nanti kita akan buat video lagi untuk yang akan kita bincangkan lah. So Uncle ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.